Bagi satu golongan lain mengatakan anjing ini najis, ya. Dan berlakulah perbahasan, ya. Ya. Masing-masing menerbitkan buku, ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang tak boleh, ada yang mengatakan mazhab ni boleh, mazhab ni tak boleh, dan sebagainya, ya. Satu perbahasan yang panjang. Tetapi apa yang saya tunjukkan di sini bahawa orang Melayu untuk pertama kalinya, walaupun ada yang melihat aspek negatif, tetapi saya juga melihat ada aspek positifnya, walaupun kadang-kadang aspek itu terlalu ekstrim, ya, seperti saya katakan tadi. Walaupun pentingnya ialah kerana ia menggalakkan orang Melayu supaya berfikir. Apa sebenarnya yang diusahakan oleh saya lagi? Disebutkan tadi oleh Datuk Asri berkaitan dengan pendekatan yang diambil oleh Syekh Hadi. Beliau menggunakan pendekatan yang berkaitan dengan penerbitan. Kerana pada waktu itu seperti dinyatakan tadi bahawa penerbitan merupakan satu-satunya cara untuk menyedarkan masyarakat. Oleh sepanjang hayatnya, Syekh Hadi akan, maksud saya menumpukan perhatiannya pada dua perkara. Pada peringkat awal madrasah yang akan saya jelaskan sebentar nanti, tetapi yang penting yang beliau mainkan juga ialah menerbitkan beberapa surat khabar, yang utamanya ialah Al-Ikhwan dan Saudara, dan juga menerbitkan novel Melayu pertama. Novel Melayu pertama yang bernama Hikayat Faridah Hanun ataupun Hikayat Asyik kepada Maksudnya. Kalau punya tajuk ni pun memang apa nama ni lain sikit, ya. Dan beliau juga menerbitkan Cinta-Cinta Berakhir, Taman Cinta Berakhir, dan juga buku Alam Perempuan, ya. Kalau kita lihat, ya, cerita-cerita ini merupakan cerita yang kadang-kadang di luar pada batas-batas Islam yang difahami, ya. Tetapi apa yang cuba dilakukan oleh Syekh Hadi ialah memperjuangkan apa yang dikenali sebagai emansipasi wanita. Kerana bagi beliau, wanita juga harus diberi kebebasan. Cuma kalau kita lihat, terdapat pendekatan beliau itu yang dianggap sebagai di luar daripada garis-garis yang ditetapkan oleh Islam. Saya sebagai seorang akademik harus menyatakan aspek positif dan aspek negatifnya. Umpamanya, Syekh Hadi adalah orang yang cukup tidak senang dengan orang pakai tudung. Itu realitinya. Sebagai contoh, dalam surat khabar Al-Ikhwan, dia buat satu gambar, ini ialah wanita yang moden tak pakai tudung daripada dari apa nama ni, dari Mesir. Dia keluarkan ini ialah wanita berkelubung daripada Syria. Bandingkan dua yang maju dan satu lagi yang mundur, ya. Itu Syekh Hadi, ya. Yang kedua, beliau adalah seorang pengagum Ataturk yang cukup luar biasa, ya. Dia akan mengiyakan apa sahaja Ataturk buat. Ataturk umpamanya menterjemahkan Al-Quran, dia iakan, ya. Dan satu peristiwa Ataturk dikeluarkan bahawa apa nama ni, sembahyang harus dibuat dengan cara Kristian. Maksudnya sembahyang dan gereja, ada muzik dan sebagainya. Tetapi dalam akhbar Ikhwan, segalanya itu diiyakan dan diberi justifikasi, ya. Tetapi saya melihat aspek yang lain, ya. Mungkin dia buat perkara-perkara begitu, ya. Tetapi apa yang beliau cuba kemukakan ialah beliau ingin menunjukkan aspek kemajuan, ya. Aspek kemajuan yang dibawa oleh Kamal Atatürk itu sebagai satu perubahan, ya. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, ada juga aspek-aspek itu yang kadang-kadang merupakan aspek yang boleh dipersoalkan dari segi pemahaman Islam nanti kata sebenarnya. Walaupun begitu, saya melihat bahawa apa yang beliau sumbangkan ini merupakan satu sumbangan yang besar, ya. Beliau mungkin bertindak sedemikian kerana sebagai reaksi yang teramat negatif oleh golongan konservatif pada waktu itu. Umpamanya yang berkaitan dengan wanita, di mana wanita langsung tidak diberi peluang, tidak diberi pendidikan dan sebagainya. Cuma pendekatan Syekh ini kadang-kadang melebihi dan terlampau ekstrim dari segi cadangan-cadangan dan juga pendekatan yang dikemukakan. Tapi bagaimanapun kita dapat lihat dengan jelas bahawa pendekatan beliau itu ada kesannya yang saya kira kesannya boleh didapati hingga hari ini. Yang kedua, yang juga inilah akhbar Ikhwan pada sekadar panduan tuan-tuan. Tetapi peranan Syekh Hadi yang paling besar, beliau ialah antara pelopor kepada perubahan madrasah di Malaysia, di tanah Melayu. Madrasah pertama ditumbuhkan di tanah Melayu ialah Madrasah Al-Iqbal Al-Islamiyah yang ditumbuhkan pada tahun 1906 di Singapura. Tetapi madrasah ini tidak berjaya mendapat tempat dalam masyarakat, dan Syekh Hadi merupakan antara yang awal mengusahakan perubahan madrasah. Madrasah maksudnya ialah sekolah yang menggunakan model moden, bukan sistem pondok, tetapi ada kursi mejanya, ada jadualnya, ada loceng dan sebagainya supaya lebih terancang, bukan berdasarkan halakah yang datang dan balik
tidak menentu ya, tetapi sistem yang lebih sistematik ya. Saya sekali lagi menubuhkan Madrasah Al-Hadi di Melaka, tapi madrasah ini gagal mendapat sambutan, malah disabotaj oleh Tunduk Melaka sehingga beliau terpaksa meninggalkan Melaka dan seterusnya pergi ke Pulau Pinang dan memainkan peranan dalam penubuhan Madrasah Al-Masyhur di Pulau Pinang. Madrasah itu sudah ada diasaskan lebih awal ya, ada macam bentuk sekolah Quran, tetapi beliau lah yang memainkan peranan dari segi membolehkan madrasah ini menjadi antara madrasah yang dianggap paling popular di seluruh Asia Tenggara dan berjaya melahirkan ramai tokoh yang menyebarkan pemikiran Islam di seluruh semenanjung Malaysia dan juga di seluruh alam Nusantara. Madrasah Al-Masyhur merupakan madrasah yang memainkan peranan dari segi penyebaran idea Islam, dan kemudiannya madrasah ini juga membantu dalam perubahan madrasah-madrasah yang terdapat di sekitarnya. Saya sekali lagi sebenarnya tidak lama berada di Madrasah Al-Masyhur, tetapi usaha beliau itu diteruskan oleh beberapa orang yang lain, termasuklah beberapa orang yang saya senaraikan dalam tulisan saya, termasuklah Syekh Abbas Abu Bakar Rafiq umpamanya, seorang tokoh Islam yang juga cukup terkenal, dan juga Syekh Husin Abu Bakar Rafiq, dan juga beberapa tokoh yang lain seperti Abdullah Maghribi yang turut memainkan peranan bagi memastikan madrasah ini mempunyai kesinambungan dari segi pemikiran dan juga dari segi pemikiran Islam yang dibawa supaya membawa kemajuan bermasyarakat. Saya minta yang tuan-tuan kalau ada tentang kerja saya itu muka surat 12 tambah ya, di bagian bawah tu Syekh Abbas Abu Bakar Rafiq ya, kita tinggal ya. Oleh tuan-tuan dan puan-puan, sebagai kesimpulannya, mungkin beritahu Pak Pemilik kita nak setengah jam. Sebagai kesimpulan tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita menilai sumbangan yang diberikan oleh Syekh Syarani ini, saya melihat beliau merupakan seorang tokoh yang hidup dan matinya untuk memberikan kesedaran bermasyarakat. Digambarkan bagaimana beliau bekerja dalam usaha untuk memberikan surat khabar. Beliaulah merupakan penulisnya, beliaulah editornya, beliaulah tukang cetaknya, dan beliaulah juga kalau yang beliau amat tidak suka kalau itu dianggap melalaikan masyarakat Dalam memberikan kesedaran ini, seperti saya juga nyatakan tadi, beliau berdepan dengan banyak masalah, dan masalah-masalah ini bukan masalah yang pada waktu itu dianggap sebagai masalah yang mesti diselesaikan secara bersendirian. Kalau saya tadi bukan seperti pada hari ini ada organisasinya, ada mereka yang menyokongnya, tetapi beliau